akhirat. Hakikatnya kita ni sair, kita sedang berjalan. Tapi bukan berjalan dengan kaki, tapi berjalan dengan rohani kita, roh kita. Sedang berjalan sedang menuju ke alam akhirat. Jadi kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan, kita mesti sedar dan kita kena insaf. Lebih-lebih lagi kita yang sudah berumur 40 tahun ke atas. Saya kira dalam masjid ini ada yang dah mencapai umur 40 tahun dan ada yang masih belum umur 40 tahun. Tapi ingat, kematian itu syaratnya bukan umur tua dan bukan umur muda. Kematian itu bukan syaratnya mesti dia sihat, mesti dia sakit. Kematian itu syaratnya ialah hidup. Bila hidup, dia akan bertemu dengan kematian. Tak kira tua, tak kira muda, tak kira sakit, tak kira sihat, tak kira miskin, tak kira kaya. Bila hidup, dia akan bertemu dengan kematian. Sehingga disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man balagha 40 sanatan. Siapa yang umurnya dah mencapai, dah sampai umurnya 40 tahun. Tiba-tiba kebaikan dia, ketaatan dia tak mengatasi kejahatan dia. Umur dah 40 tahun ke atas. Rambut dah mula beruban, bulu mata pun dah beruban, misai pun dah beruban, dah tumbuh uban dah banyak dah tanda-tanda umur dah 40 tahun ke atas. Tiba-tiba dalam keadaan begitu, kata Nabi, kejahatan, kebaikan dan ketaatan ini tak mengatasi kejahatan dan maksiat dia. Dengan erti kata dia tak bersungguh-sungguh. Dia tak bersungguh-sungguh. Tak ambil dah pengalaman yang telah lalu, pengajaran yang hidup yang sebelum 40 tahun, dia tak ambil pengajaran. Dia tak buat persiapan untuk kembali kepada akhirat. Maka orang seperti ini, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, falyajhaz, maka tempatkanlah dia di dalam api neraka, wal iyad billah. Umur dah 40 tahun ke atas, dia tak bersungguh-sungguh, dia tak ambil pusing, tak ambil peduli, tak ambil inisiatif, tak ambil usaha bagaimana untuk mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Maka orang sebegini, kata Nabi, maka silakan tempatnya dalam api neraka, wal iyad billah. Sebab itulah saya mengajak kepada diri saya dan kita semua, tak kira sama ada yang dah lebih 40 ataupun yang belum mencapai 40, sama-sama kita buat persiapan. Dalam kertas yang saya edarkan, kalau beli orang perempuan pun tolong bagi sekali, sebab kertas banyak lagi ni. Lagi kalau muslimat, kalau nak kertas kita bagi. Saya tidak mahu menghampakan tuan-tuan dan puan-puan yang datang jauh-jauh, supaya kita dapat berkongsi bersama ilmu. Tolong, kalau tak, tolong boleh bagi. Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara 60 dan 70. Sebagaimana dalam hadis yang disebutkan dan Sunan Tirmizi, umru ummati min 60 sanatan ila 70 sanatan. Umur umatku, kata Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam, antara 60 ke 70. Itulah umur ghalib, umur kebiasaan kita tengok kan. Jaranglah kita di akhir zaman ni melihat umur orang sampai 80, jarang, bukan tak ada 90 lagi jarang, 100 tahun dah. Umur 60 70 tahun. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam pun wafat dalam sekitar awal 60-an, 63 dan seumpamanya. Itu keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia, tuan-tuan. Jadi kalau kita dah umur 40, kita kira macam mana? Kalau betul lah kita ada 20 tahun, 30 tahun, bagaimana kita akan menghadapi, bagaimana kita akan menjalani kehidupan kita, ada baki lagi 20, itu kalau umur kita masih ada. Kita tak tahu. Ada orang, Masya Allah, hari ini tadi sembang elok, tadi balik isyak nanti makan, langsung rebah, langsung jatuh, langsung tak ada. Sebentar tadi, sekejap dia bercakap, mati tak kira. Jadi kita ingat, tuan-tuan, sebaik-baik manusia yang panjang umurnya, khairun nas, dalam hadis yang lain kita, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, ialah yang panjang umurnya dan baik amalan dia. Makin dia tua, makin dia banyak beramal ibadat, makin umurnya bertambah, makin hatinya nipis dengan dunia ini. Makin dia tua, makin rasa khusyuknya, makin rasa kuat lagi rasa khusyuknya. Makin dia tua, makin dia rasa kemanisan. Sebab apa? Dalam ibadah. Sebab apa? Sebab keterikatan dia dengan dunia sudah banyak ditinggalkan. Sepatutnya minta maaf bagi orang yang dah tua ni. Sepatutnya kita yang dah tua-tua ni, kalau yang dah umur 60 ni, sepatutnya dia bila semayang dia lebih khusyuk, dia lebih ikhlas.
Ya, dia lebih manis dalam beramal ibadat. Sebab apa? Apa yang dia dipikirkan? Sebab tak ada fikir lain lah. Ya, dengan keadaan umur dia dah 60-70 tahun, yang dikira bagaimana dia nak kembali kepada Allah dengan selamat. Ketika itu hati dia sudah berarah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya orang yang lebih tua ni dia lebih khusyuk semayangnya, lebih tenang jiwa dan perasaan dia. Allahu akbar, tak ada fikir dah. Ya. Kita orang muda ni maklum sajalah banyak kita nak fikir, tapi bukanlah itu menghalang untuk kita supaya dapat melakukan ibadah dengan baik, dengan dapat kemanisan dalam beribadah, tidak. Ya. Itu dah. Sebaik-baik manusia yang panjang umur dan baik amalan dia. Makin dia bertambah umur, makin banyak amalannya. Makin dia menjauhkan diri daripada perkara yang sia-sia. Ya. Menjauhkan diri perkara yang tidak ada faedah. Sebab dia tahu, ya, selama ni boleh jadi masa telah banyak terbuang. Sebab dia tahu selama ni dia melakukan banyak perkara yang sia-sia dalam hidup sebagainya, maka dia tidak mengsia-siakan. Sebab kehidupan di dunia ni sekali sahaja, bukan dua kali. Ya, kehidupan kita di dunia ni sekali sahaja. Jadi alangkah tidak bijaknya seseorang yang dia tadi itu mensia-siakan umurnya dengan melakukan perkara yang tidak berfaedah, sedangkan umur kehidupan ini adalah sekali sahaja, nanti dia akan menyesal besok di hari akhirat. Ingat, dunia ni lah yaumul amal. Dunia ialah hari tempat kita beramal. Lal jazak, bukan hari pembalasan. Sedangkan akhirat, kata Sayyidina Ali, ialah yaumul jazak. Hari akhirat ialah hari pembalasan. Lal amal, bukan hari untuk beramal. Ya, hari nak beramal sekarang. Ya, kita nak bersusah payah nak cari ilmu agama, kita bersusah payah nak beramal dengan ikhlas, kita bersusah payah bagaimana hati kita boleh dekat dengan Allah, kita bersusah payah bagaimana nak menghasilkan sembahyang yang khusyuk, ibadah yang ada kemanisan kelezatan sekarang. Bila kita dah mati, benda tu dah tak ada dah, tuan-tuan. Ya. Alangkah ruginya, tuan-tuannya, mereka yang melakukan ibadah sembahyang, mereka yang tidak direzekikan untuk bangun di akhir malam untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya. Ambil semangat Ramadan yang kita telah lalu baru-baru ni. Ya. Masya-Allah. Ada orang bila Ramadan, masya-Allah, sembahyang Jumaat dia agak bagus, tapi bila masuk salam satu Syawal saja, Isyak dah tak ada berjemaah dah, kadang-kadang setengahnya. Ya, cuba jaga ni. Disiplinkan diri kita. Kalau boleh, kita yang laki-laki ni, kalau boleh kita azam, kita kalau boleh nak supaya sembahyang 5 waktu kita kalau boleh nak berjemaah, jangan tinggal. Jangan tinggal berjemaah. Barang siapa yang dapat 40 hari disebut dalam hadis, ya, berjemaah, solat 5 waktu dengan berjemaah, maka dia akan dapat 2 kelepasan. Ya, 2 bariatan ni akan dapat 2 kelepasan. Pertama, kelepasan daripada azab api neraka. Mudah-mudahan. Ya, dengan dia istiqamah, dia jaga sembahyang ibadah 5 waktu. Rasakan setiap waktu panggilan azan dari itu kita terpanggil untuk sembahyang berjemaah. Dan kita rasa duka cita bila kita ketinggalan dalam sembahyang berjemaah. Kalau itu ada dalam diri kita, tuan-tuan, itu satu alamat, satu petanda yang baik bagi kita. Latih diri kita supaya sembahyang berjemaah. Orang yang dapat istiqamah 40 hari, insya-Allah, mudah-mudahan Allah Taala lepaskan daripada azab. Yang keduanya ialah selamat dan lepas daripada sifat munafik. Sifat munafik. Cuba kita amalkan, tuan-tuan. Saya belajar di Tarim, ya, di Yaman Hadramaut. 1 hari sebelum puasa, baru ni saya balik. Ya, tak ikut jalan udara. Masih lagi tak boleh nak guna sepenuhnya. Kita ikut jalan darat, lalu melalui Oman. Daripada Yaman kita keluar melalui Oman pergi Salalah. Antara tarbiyah yang dibuat oleh para habaib, ya, kami duduk belajar dengan Habib Omar dan para habaib yang lain. Ya, mereka sangat menekankan tentang solat sembahyang berjemaah ini. Ya, lihatlah, tuan-tuan, bila kita sembahyang berjemaah ni, datang pula ke rumah Allah dengan suasana yang macam ni, Allahu Akbar, tenang. Ya, kita rasa mahabbah, ada kasih sayang. Alangkah indahnya. Ya, alangkah cantiknya, tuan-tuan, ya. Kita daripada berbagai latar belakang. Macam kita sembahyang bulan puasa baru ni. Ya, saya pergi ke Johor Bahru, saya pergi ke Kelantan, saya buat tazkirah. Kita tengok seronok. Ya, dengan berbagai latar belakang, tak kiralah apa parti tak parti ke, ada tak parti tak kiralah apa-apa, tapi kita sama-sama sujud menyembah Allah Taala. Nah,
Bila kita sembahyang bahu-membahu antara satu sama lain, tak ada fikir kita sama-sama nak cari redha Allah Taala. Alangkah indah, alangkah cantiknya tuan. Cari redha Allah, cari jadi mardah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bersatu padu sesama kita. Berukhuwah, saling ukhuwah, berkasih sayang sesama kita. Alangkah cantiknya. Cuba kita hidupkan ibadah salat berjemaah. Dan kata guru kami Sayyidil Habib Omar, pendakwah yang sebenarnya ialah bila mereka yang beramal dengan ilmu yang mereka pelajari dan menghidupkan sunnah itu dalam diri dia dan mempunyai ikatan yang hubung yang kuat dengan Allah Ta'ala, itu pendakwah yang sebenar. Ya. Seorang da'i, seorang pendakwah, pengajar ini pertama sekali ialah dia beramal dengan ilmu yang dia pelajari, satu. Yang kedua, dia menghidupkan sunnah nabawiyah dalam diri dia. Sama ada pakaian, amal. Di antara sunnah nabawi apa dia? Iaitulah sembahyang salat berjamaah. Ini minta maaf cakap sesetengah pendakwah lah ustaz-ustaz ni. Kadang-kadang rumah dekat taman satu masjid, tapi masjid dia tak pergi. Nampak tak? Ya, surau dia tak pergi sembahyang berjamaah. Of course lah kalau dia ada kerja tu tak lain kita tak. Tapi kadang-kadang itu bukan. Tak. Seorang pendakwah hakikat al-du'a al-haqiqiyah, pendakwah yang sebenar pertama dia beramal dengan ilmu itu dulu. Yang kedua iaitulah menghidupkan sunnah nabawiyah dalam diri dia, dalam keluarga dia. Cara makan, minum, perpakaian semua sekali. Hidupkan sunnah itu dalam keluarga, dalam diri dia pendakwah. Yang ketiganya mempunyai hubungan alaqah ruhiyah, hubungan rohani antara dia dengan Allah Taala. Bangun di akhir malam bermunajat dengan Tuhan. Dia buat kerja dakwah tak ada fikir lain. Dia semata-mata bagaimana nak inqadhul ummah, nak menyelamatkan ummah daripada lautan kesesatan, daripada kejahilan, menarik manusia supaya ke arah cahaya, daripada kegelapan jahil kepada cahaya ilmu. Tak ada fikir lain. Ini sekarang kita tengok berapa banyak umat Islam di luar sana yang mereka yang tak mengaji, tak belajar, yang tak menghayati ilmu fardu ain dan sebagainya. Banyak kejahilan. Siapa yang bertanggungjawab? Sebab itulah salah satu kalam Sayyidil Habib Omar yang saya dengar satu kali dia kata, Ar-Rasul ni, para rasul dia bilang, mereka itulah ahlul baqa ba'dal fana. Ini kalam tinggilah. Orang yang jadi rasul ni, pendakwah ni, ialah ahlul baqa ba'dal fana. Mana mereka tadi itu betul-betul mereka telah menyerahkan jiwa raga mereka semata pada Allah, mewakafkan diri kepada Allah Ta'ala. Nah, ini baru betul-betul da'i ilallah. Sebab tu orang yang ikhlas dalam mengajar, dalam menyampaikan, insya-Allah dia ada kesan masuk ke dalam hati orang yang mendengar. Ya. Syaratnya tiga tadilah. Dia beramal dengan ilmu yang dia belajar sungguh-sungguh. Dia usahakan belajar. Kemudian dihidupkan sunnah nabawi dalam diri dia, isteri dan anak keluarga. Dan yang ketiganya iaitulah dia mempunyai hubungan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita, kerja dakwah kita tidak lain mengajak manusia supaya cinta Allah, cinta Rasul, tidak ada lain. Sebab bila hati manusia dah ada rasa, sudah ada bibit-bibit cinta pada Allah dan Rasul, sudah ada makrifah pengenalan pada Allah dan Rasul, maka ketika itu hati manusia mudah akan dimasuki oleh kebenaran dan kebaikan. Ketika itu hati manusia dia ada persiapan, ada dipanggil ada kesediaan untuk melakukan perubahan dalam diri, insya-Allah. Bila manusia dalam hatinya, dalam dirinya sudah ada bibit cinta Allah dan cinta Rasul. Waktu kita tengok ada orang yang hadir majlis Maulid Rasul dengan barakahnya, hadir majlis Rasul tu, daripada dia tak faham Islam, dia tak reti, daripada dia orang yang tak tahu apa, orang yang tak tahu ke mana nak tuju. Tiba-tiba dia sudah nampak sedikit, Allah Ta'ala dah buka sedikit dalam hati dia. Oh, ini dia cantiknya ajaran Islam, indahnya ajaran Islam. Inilah pentingnya kita nak mengajak manusia supaya cinta Allah, cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain. Adakah yang lebih besar lagi selain daripada cinta Allah, cinta Rasul, tuan-tuan? Adakah lagi? Tak ada. Ya, dalam hidup kita tak adalah yang kita nak redha Allah dan bagaimana kita boleh menggembirakan hati baginda Rasulullah SAW dengan kita membawa risalah, dengan kita menyebarkan risalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam sesetengah doa saya ataupun rayuan saya kepada Allah, ya Allah, saya tanya diri saya, ya Allah,
apa yang telah hamba-Mu lakukan ya Allah untuk membantu agama Engkau ya Allah, dan apa yang hamba-Mu lakukan ya Allah untuk membantu risalah kekasih-Mu ya Allah. Tanya daripada diri kita masing-masing. Ya Allah, apa yang telah hamba-Mu lakukan dengan ilmu yang sikit banyak yang ada, dengan tenaga yang ada, apa yang telah kita buat untuk membantu agama Allah dan untuk kita membantu agama, untuk membantu risalah yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ingat tuan-tuan, setiap orang di kalangan kita ni, baik lelaki maupun kita, ada 3 nikmat, sekurang-kurang 3 nikmat besar. Yang pertama ialah nikmat sihat tubuh badan. Nikmat sihat. Ni alhamdulillah ni. Kita boleh hadir ke masjid walaupun adalah sikit sakit, tapi kita boleh gagah lagi, alhamdulillah. Saya baru ni Allah Taala uji tuan-tuan ya. 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal berhari raya di hospital. Allah ya. Seumur hidup itulah pertama kali hamba duduk di hospital. Disyaki kena denggi. Ya Allahu Akbar. 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal. Ai selamat hari raya di hospital. Ya, awak rasalah hamba raya di hospital ya. Tak ada siapa lah. Ya, Allah Taala nak bagi rehat sikit. Itu dia tuan-tuan. Ya, Allahu Akbar. Kita tanamkan, itulah dakwah para habaib. Bagaimana nak masuk ke dalam hati manusia rasa cinta Allah dan penuh kasih sayang. Sebab itulah kata seorang pemikir al-mufakkir al-islami, seorang pemikir Islam dunia Islam sekarang ni, itulah Al-Habib Abu Bakar Al-Adani, dia kata, tarikat kami para habaib, jalan kami ialah menjaga lidah daripada memaki hamun orang ya, daripada mencela orang, menghina orang, mengumpat orang tak ada. Dan keduanya, tarikat jalan kami ialah memelihara tangan daripada menumpahkan darah sesama Islam. Ini jalanan kita. Jaga lidah. Ya. Nak komen silakan, nak bagi pandangan silakan. Kita hidup, kita merdeka, kita ada kebebasan, silakan. Nak bagi pandangan, nak bagi tugas silakan, tapi tolong jaga lidah. Ya, carilah bahasa yang munasabah, ya. Bahasa yang munasabah, yang selayaknya untuk kita nak menyampaikan, untuk kita beri tegur dan sebagainya. Jaga akhlak kita. Ini yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatibun nas ala qadri uqud. Kamu berkhitablah, bercakaplah pada manusia sesuai dengan tahap pemikiran manusia. Ya, jadi jalan kami, tarikat kami ialah jaga lidah daripada mengacum, mengumpat, memaki hamun, mencela orang, dan menahan, menjaga tangan-tangan kami daripada menumpahkan darah umat Islam. Hari ini macam-macam. Atas nama Islam sanggup bunuh sama Islam. Atas nama Islam, atas kononnya atas nama Islam. Ya. Kadang-kadang setengah-setengah tu kata Sayyidil Habib Omar, yang nak bunuh ni Allahu Akbar dak. Yang kena bunuh pun Allahu Akbar. Karena masa tu betul tak tahu ni. Ya, yang tembak pun bismillah Allahu Akbar, yang tembak pun alhamdulillah Allahu Akbar. Mana satu yang betul ni? Ya, yang nak membunuh ataupun yang dibunuh? Ya, atas kuno, atas nama Islam. Jaga tuan-tuan. Itulah dia. Jadi kembali kepada kertas kita tadi. Ya, sebaik-baik manusia umur yang panjang dan baik amal, dan sejahat-jahat manusia ialah umur yang panjang tapi jahat amalannya. Ya. Jadi walhasil bukan dilihat pada panjang pendek umur. Yang penting ialah kualiti amal kita dalam umur kita tu makan mana. Kalau umur panjang pun tapi ya, tidak diisi dengan perkara yang berfaedah dengan perkara akhirat, maka tetap tak ada makna, sia-sia juga. Kalau umur kita 40 tahun pun ya, ataupun 50 tahun tapi masya-Allah umur kita tu betul-betul diisi dengan melakukan amal ibadah, maka insya-Allah maka itu baik di sisi Allah Taala. Umur kita sekarang tak panjang, namun penyakit pula banyak. Ya, macam-macam penyakit kita ada tuan-tuan ya. Punca apa? Kerana makanan kita lah, antaranya makanan kita. Bukan sekadar penyakit zahir, malah penyakit hati yang berakar umbi dan bersarang. Ya. Yang kedua, sedarilah bahawa dalam kertas yang saya edarkan, bahawa amal ibadah kita sejak daripada akil balik sehinggalah sekarang ini, saya rasa kita semua boleh mengakui tuan-tuan. Setiap kita boleh menerima hakikat ini, bahawasanya amal ibadah kita buat sepanjang hidup kita, sejak daripada akil balik sampailah malam ni, sedikit sangat yang kita buat tuan-tuan. Sedikit. Walaupun bulan puasa baru ni pun, yang dikatakan bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan pun kita masih cuai lagi tuan-tuan.
Tak. Kalau belum puasa pun kita tak boleh nak baca Quran dengan sempurna, tak habis khatam pun. Kalau bulan tak puasa ni tak tahulah tuan-tuan ya. Ya. Bulan tak puasa dia pakai tak buka lah Quran, pakai simpan dalam almari, pakai tak buka lah Quran, masya-Allah. Ya. Kata Imam Al-Haddad, la yakunul murid muridan, tidak dipanggil murid orang yang berjalan menuju kepada Allah Taala tu hatta yajida fil Quran ma yurid, sehinggalah dia dapati daripada Quran itu apa yang dia kehendaki. Mana apa? Kita dengan Al-Quran ni sepatutnya kita kena sentiasa baca Al-Quran. Kalau tak boleh baca dengan baik, kita cari guru, belajar, musyafahah dengan guru, belajar Al-Quran. Ya, tak adalah kalam yang paling sempurna, yang kalam yang paling betul ialah Al-Quran. Tuan-tuan, kita ada telefon masing-masing yang canggih, Lenovo ada, Samsung, macam-macam ada tak? Mesej ni tak, mesej WhatsApp, sekarang ni macam-macam berita, kita punya Facebook, Allah. Hari-hari kita buka, betul tak tuan-tuan? Tak lekang di tangan kita ni tak? Tapi Al-Quran macam mana tuan? Benda berita yang setengahnya kadang-kadang tu sensasi je, bukan benda betul pun. Betul tuan? Tak. Berita maklumat yang kita terima tu, WhatsApp kita ke, Twitter ke, Facebook sebagai, kadang-kadang setengah berita tu bukan betul 100% pun. Macam surat khabar lah. Tapi Quran ni ya Allah Taala jamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Taala jamin Quran ni kalamullah. Tapi tak terbuka hati kita. Ya, rasa berat nak buka Quran Allah. Tolonglah tuan-tuan. Ya. Sayangi Al-Quran. Biar Quran tu dekat di hati kita. Bacalah walau satu pipi, bacalah walau setengah pipi pun. Kalau boleh baca Quran tafsir Pimpin Ar-Rahman, kan ni banyak ya. Pimpin Ar-Rahman dia ada dia punya pengertian dia. Baca satu ayat, tengok pengertian dia baca. Ataupun sebelum kita baca ayat itu, cuba tengok pengertian. Sebab salah satu cara untuk kita nak tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran am qulub, sebut Al-Quran. Apakah mereka tidak mau tadabbur, memerhatikan makna pengertian Al-Quran itu, ataupun hati mereka sudah terkunci? Sekarang ni kita banyak kemudahan untuk kita nak belajar, nak faham agama, mudah sangat. Banyak perkara yang boleh membantu kita di Malaysia kita ni, cukup banyak. Tafsir Al-Quran ada, baca. Ya, hayati dia punya pengertian, lepas tu baru kita baca. Sambil kita baca, apa kita ingat. Dia Quran ni masya-Allah ya, kita dengar imam tarawih, dia punya mukjizat kelebihan Quran ni, kita dengar kalam Allah, kadang-kadang kita boleh meniti air mata. Ya, setengah waktu walaupun dia tak faham ayat Quran, tapi ikhlas dia mendengar dan khusyuk dia dengar ayat Quran tadi, dia boleh meniti air mata. Apatah lagi kalau kita yang boleh bahasa Arab, kita faham Al-Quran, ya Allah. Kena ayat-ayat azab, kena ayat-ayat tentang seksa, janjian balasan seksa bagian Allah, gerun kita dengar. Hati kita rasa kecut, hati kita rasa ya Allah, teriak menangis. Tambah-tambah orang yang baca pun pula ikhlas, dia baca. Ya, saya ada pengalaman sembahyang tarawih di Darul Mustafa dengan sekali Habib Omar. Saidil Habib Omar ni dia tiap-tiap malam tu bukan satu juz, dia kadang-kadang buat 1 juz setengah. Malam 17 khatam. Ya, baca panjang. 20 rakaat lah, main 20 rakaat. Ya, kami di Tarim sana tarawih 20 rakaat. Kemudian ya, itu di Darul Mustafa. Lepas habis selesai Darul Mustafa, pindah pula ke masjid lain, Masjidil Qaum, Masjid Ba'alawi, buat pula 20 rakaat. Ya, lepas tu pindah pula Masjid Al-Muhdar, 20 rakaat. 10 malam akhir tu memang hidup dengan ibadat, tak tidur malam sampai pagi. Mereka sana raya sehari je 1 Syawal. Masuk 2 Syawal mereka dah puasa 6 dah sampai 7 Syawal. Ya. Jadi roh puasa tadi tu, rohani puasa tadi tu, roh puasa tadi tu tak hilang lagi, masih panah-panah lagi. 1 Syawal saja berbuka, masuk 2 Syawal tu puasa sampai 7 Syawal. Kalau kita pergi di Bandar Tarim tu, dia sepanjang 6 Syawal tu macam bulan puasa. Kedai tutup, tak ada sunyi, orang makan puasa. Subhanallah. Ya, suasana menghidupkan sunnah Nabi tu cukup hidup dalam masyarakat. Di sana di masjid di Tarim tu macam inilah lebih kurang. Dia putih, dinding, pergilah mana masjid pun putih. Dia tak ada cat warna tak ada bocor, tak ada, macam inilah. Putih. Tak. Sebagai satu tarbiyah, orang masuk dalam rumah Allah, tengok putih, hati pun bersih. Ya, tak ada fikir benda lain, mengada Allah Ta'ala. Ya, sebagaimana Allahu Akbar, sebagaimana bersihnya, putihnya dinding-dinding masjid rumah Allah, maka hati pun kena bersih. Suci Allah. Ya.
Masya-Allah. Sana azan style imam azan style Bilal bin Rabah. Allahu akbar, Allahu akbar. Straight dia. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan? Kita di Malaysia macam-macam. Macam-macam lagu ada kan? Lagu Piramli ada. Lagu SF Salim pun ada. Kena pula sampai subuh. Sampai tertidur dengar. Jadi itu keadaan suasana hidup, suasana sunnah bagi hidup. Ada satu lagi amalan di sana. Saya sempat sebelum pergi di Yaman, saya pergi di Syria. Di Syria, sana orang sana suka pegang tasbih. Budak-budak muda pun kadang suka pegang tasbih. Ya, tak tahulah dia berzikir sungguh, alhamdulillah. Ya, setengah kata ini apa pakai ni bidaah ni, pakai tasbih ni. Tak macam dia perkatalah. Ya, sekurang-kurangnya bila kita tasbih tu, hati kita nak berzikir ingat Allah Taala. Kalau di Mesir pula, saya sempat di Mesir setahun lebih. Ya, orang sana suka pegang Quran. Orang sana suka baca Al-Quran. Sampai satu hari tu saya mengaji Quran dengan Syekh saya, Syekh Abdul Azim bin Sya'ban bin Sultan dekat Masjid Al-Muhammadiyah dekat Qahirah. Ya, saya naik daripada masjid, daripada rumah saya naik bas. Masya-Allah, konduktor bas tadi tu sementara tunggu penumpang nak naik tadi tuan-tuan, dia duduk depan saya, masya-Allah dia baca Quran, dia punya suara dia, bacaan dia cukup bagus. Ya, saya dengar, ya Allah, saya sampai nak henti air mata saya dengar dia baca. Ya, boleh jadi dia di imam ke sembahyang, tak tahu. Tapi orang sana suka pegang Quran, baca Quran. Ya, Quran ni memang masyhur lah kalau di Mesir ya. Tuan-tuan kalau nak mengaji Quran, nak ambil sanad di Mesir memang banyak tuan-tuan. Saya itu hampir 6 bulan 7 bulan saya mengkhatamkan daripada awal sampai akhir mengaji Quran. Bukan senang tuan-tuan ya, nak habiskan dengan talaqi, dengan musyafahah dengan guru. Umur guru saya pun dah 80 lebih, dah dekat 80. Tapi dah khatam, dia hafal ingat Quran, masya-Allah. Dan dia pun garang, bekeng. Ya, garang. Ya, masa tu umur saya 42 tahun, dah 40 lebih. Saya kira saya ni anak murid syekh yang paling tua lah. Ya, anak saya umur yang 11 tahun, 12 tahun tu, dia anak murid syekh yang paling kecil. Yang lain semua tu kebanyakan pelajar Al-Azhar datang belajar dengan syekh di Mesir masa tu saya pergi. Ya, musim sejuk kita pergi, musim panas, ya Allah, ujian. Ya. Kadang-kadang pernah satu ketika saya nak mengaji Quran dengan syekh, ya, baru satu ayat dah tak kena lah. Ya, syekh marah kita. Dia tak bagi. Ya, datang hari lain. Allah, kita di rumah dah prepare dah. Kadang-kadang main hajat tuan-tuan, saya cakap terus terang, main hajat minta dengan Tuhan, ya Allah, betulkan lidah aku ni Tuhan supaya aku boleh baca dengan baik, dengan betul dengan syekh apa. Kadang tak jadi, baca ke depan syekh, tak kena, syekh marah. Sabar je. Banyak di kalangan orang anak murid yang tak tahan, berhenti tuan-tuan ya. Syekh garang. Tak jaga kita wakaf qabih, berhenti keadaan bacaan yang wakaf yang qabih, mana kita berhenti membaca Quran dan keadaan maknanya tergantung sebagai itu salah, tak boleh. Ya, wasak mana Quran sebagai, syekh marah. Itu cara pengajian Al-Quran. Jadi ingat, kita semua mengakui ya, dengan insaf dan sedar bahawasanya amal kita buat sepanjang kita hidup ini, sampailah malam ni sedikit tak banyak. Dahlah amal kita buat tu sedikit, ya, nombor 2 tu. Sudahlah sedikit, banyak pula kekurangan. Dia ada nada cara baca dia. Sudahlah sedikit, kena koma situ, lepas tu berkoma. Sudahlah sedikit, banyak pula kekurangan. Ya. Dah lama kita tu sikit, banyak pula kekurangannya. Kekurangan macam mana? Ya, mungkin dari segi syariat dia, dari segi amalan fiqah dia tak betul, tak kena. Itu belum bab hati lagi ya. Mungkin kita tak khusyuk, tak ikhlas. Banyak sangat kekurangan dalam ibadah kita. Dan dalam masa yang sama pula, dosa maksiat kita pun boleh tahan banyak. Nampak? Ya, amal kita dah sedikit, banyak pula cacat celanya. Dan dalam masa sama pula, in the same time, fi nafsil waqti, kata orang Arab, banyak pula dosa kita dengan Allah Ta'ala. Dosa kita dengan Allah Ta'ala, dosa kita dengan makhluk lagi. Kemudian, kalau kita mati, tuan-tuan, dalam keadaan begini, tak bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala, kita sesungguhnya dalam keadaan yang sangat berbahaya, tuan-tuan. Ya, kita dalam keadaan berbahaya. Itu yang saya nak mengajak tuan-tuan, keinsafan, kita insaf, kita sedar di kita balik ni. Amal kita dah tak banyak, banyak pula cacat cela, dan masa pula banyak yang dosa. Kemudian tak pula bertaubat dengan taubat nasuha. Maka kalau kita tak bertaubat dengan taubat nasuha, wal iyad billah, kita takut mati dalam keadaan berbahaya, kita takut kita akan berdepan dengan suatu suasana yang cukup bahaya dalam kehidupan kita di hari akhirat.
Satu lagi soalan saya nak tanya tuan-tuan. Bila kita memulakan solat ibadah sembahyang kita itu dengan cara yang betul? Bila tuan-tuan? Tanya diri kita masing-masing. Bila kita mulakan ibadah solat sembahyang itu dengan keadaan yang dituntut oleh syarak, dengan taharah bersuci yang betulnya, dengan mandi wajibnya, dengan wuduk yang betulnya, sehingga sembahyang yang betulnya. Bila kita mulakan kehidupan kita? Adakah umur start kita balik 15 tahun tu kita dah benar-benar mengerjakan ibadah sembahyang kita dengan betul atau bagaimana? Allah. Ustaz ni TKO, Ustaz dia bagi KO malam ni ya. Memang tak bagi ruang, tak bagi can dah langsung malam ni. Ya tuan ya. Ni tak bagi can dah ni. Ini soalan maut ni tuan ya. Tak maaf tuan Haji ya. Ni soalan maut ni. Dia tak boleh nak lari ni. Bila tolong tanya di kita masing-masing, bila kita mulakan ibadah sembahyang kita dengan keadaan kita buat tu betul-betul dengan ada ilmu, dengan benar menjaga adab zahir dan batin, bila kita mula? Tanya di kita masing-masing kan? Saya tak tahu. Agak-agak macam mana kita nak jawab besok? Sebab ingat, awalu ma yuhasu, awal-awal yang barang yang dihisab di hari akhirat as-salah, itulah sembahyang. Perkara yang pertama yang akan dihisab di akhirat ialah sembahyang. Sampai dalam hadis. Dia tak tanya puasa kita lagi, tak punya zakat, dia tanya ialah tentang sembahyang kita. Macam mana tuan-tuan? Itu kita terima kasihlah kepada jemaah tabligh yang ajak orang mari kita sembahyang. Itulah dia di antara mari kita sembahyang. Ya, ingat balik Allah. Pukulnya itu sampai tenggelam 70 hasta masuk ke dalam Allah, dalam alam barzah. Cuba tuan-tuan bayangkan. Ya, diketuk di atas ubun kayu di malaikat Zabaniyah sampai 70 hasta masuk ke dalam, dan itu yang antara setengah daripada azab orang tak sembahyang dalam kubur tuan. Agak-agak macam mana tuan? Kita berjalan-jalan tiba-tiba terpijak, bukan sengaja nak pijak, tengah-tengah jalan terpijak paku, terpijak kaca, aduh berdarah, sakitnya ya Allah. Tengah-tengah berjalan terhantuk kepala kita di tiang ataupun terhantuk di kayu, aduh sakitnya, bengkak. Bayangkan Allah Ta'ala sengaja menyediakan azab yang amat seksa pedih kepada mereka yang derhaka pada Allah, antaranya mereka yang tak nak sembahyang. Macam mana tuan-tuan? Disebut dalam hadis, seringan-ringan azab ahli neraka ialah diletakkan di bawah tapak kakinya bara api neraka, namun kepanasan bara api tadi mampu menggelegakkan otak yang ada di kepala tuan-tuan. Itu seringan-ringan azab ahli neraka. Cuba bayangkan tuan-tuan. Kita tak nak mahu taubat lagi ke tuan-tuan? Kita tak nak mahu akhir malam bertaubat, istighfar banyak-banyak di akhir malam ke tuan-tuan? Sedangkan tiap-tiap akhir malam, ya, ada seruan yang menyuruh, memanggil, tawaran daripada Allah, hal min mustaghfirin. Ni di akhir malam ni. Ini offer tawaran yang banyak manusia tak ambil peduli. Nah, tapi kalau tawaran jual beli masa penjualan habis stok baru ni, masya-Allah, tabarakallah. Ya. Pakat mari belakang, pakat mai belakang. Ini tawaran Allah Ta'ala setiap malam, akhir malam ni. Hal min mustaghfirin fa. Tidak adakah di akhir malam ni orang yang beristighfar supaya aku ampunkan dosanya? Hal min ta'ibin. Tak adakah di akhir malam ni orang yang betul-betul bertaubat supaya aku nak terima taubatnya? Kita tidur sedap, ya Allah. Macam dalam kitab Tajul Arus sekarang Ibn Atha'illah dia kata apa? Kalau orang yang tak bangun beribadah akhir malam, ibadah seperti kain buruk. Kain buruk, tuan-tuan, bayangkanlah kain buruk. Tempat kita pijak, ya, tempat kita lempar, letak mana kita nak letak. Ibarat macam itulah. Kalau orang tidur berselimut sedap tidur tanpa dia mengisi malam dengan ibadat, khususnya di akhir malam, ibarat macam kain buruklah kita ni, tuan-tuan. Wal'iyadzubillah. Al-lailu tawilun la tuqassirhu bimanamika. Dan kitab Pelita Penuntut disebut, malam tu panjang, maka jangan dipendekkan dengan tidur engkau. Maknanya jangan dipendekkan dengan perkara yang sia-sia. Ni kadang-kadang sampai Allah, tengok TV, tengok buka internet, buka tak tidur malam, la haula wala quwwata billah. Banyak masa kita tu. Hari ni anak-anak remaja kita, anak-anak kita boleh jadi,
Ya, kalau kita bawa anak kita jalan raya, hatta ke mana-mana pun, mereka sibuk dengan handphone mereka. Dah tak ada dah. Ya, bertegur siapa, tak ada dah bertanya khabar, ya, belajar di mana, ni siapa, pak cik, tak ada. Pergi mana-mana jalan raya. Inilah fenomena yang menimpa anak-anak kita. Betul tak tuan-tuan? Betul. Berjayanya orang-orang yang bukan Islam itu, sikit sebanyak dia cuba nak merungkaikan, menghakis, mengurangkan sifat kasih sayang, sifat ukhuwah sesama kaum orang lain di kalangan adik-beradik, di kalangan kaum kerabat, ya, saudara mara dan seumpama. Adilah tuan-tuan, ya. Allah, kalau matilah kita dalam keadaan begini tuan-tuan, tak betul bertaubat, kita mati dalam keadaan sangat berbahaya. Yang ketiga, kenapa perlu bertaubat? Sekali lagi tuan-tuan, ya. Kalau tak sempat kita sambunglah pada kuliah yang akan datang. Ada satu lagi insya-Allah. Saya rasa tak sempat ni, ya. Kenapa kita perlu bertaubat? Mesti kita bertaubat. Pertama, ya, dalam kertas yang saya tulis, supaya hasil taufik. Iaitu kekuatan, ada kekuatan. Ya, ada dorongan. Ya, ada satu, ya, yang boleh membuat kita jadi nak buat taat. Sebab tu bila orang tu tak bertaubat, dia rasa malas, tak ada kekuatan nak ibadat. Ya. Tujuan kita bertaubat supaya hasil taufik. Apa taufik? Khalqu qudrati ta'ah fil abdi. Ya. Apa di taufik? Khalqu qudrati ta'ah. Allah Ta'ala jadikan dalam hati hamba, seorang hamba itu ada kekuatan nak buat ibadat. Azan ke? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
InsyaAllah sikit lagi tu dah 5 minit lagi 10 minit. Yang terakhir ni yang ketiga tu. InsyaAllah ada sikit kita sambung lagi. Kenapa kita perlu bertaubat? Mesti kita bertaubat supaya hasil taufik. Apa taufik? Khalqu qudratit ta'ah lil abdi. Yang Allah Ta'ala jadikan dalam diri hamba tu ada kekuatan nak beribadat. Sebab kena ingat tuan-tuan, yang nak buat ibadah ni, kalau tidak dengan penolong Allah Ta'ala kata guru saya, terasa cakap lah. Hatta kalau orang ada ilmu sendiri pun, kalau Allah tak bagi taufik untuk ibadat, tak boleh nak buat. Nak bangun malam, nak berzikir, nak baca Quran, nak sembahyang sunat duha, witir. Tengok tuan-tuan witir ni. Berapa banyak orang yang Masya Allah bila bulan Ramadan dia boleh istiqamah waktu tiap-tiap malam, tiap-tiap malam kata Kelantan, tiap-tiap malam dia buat sembahyang witir. Tapi bila tak ada puasa, tak ada witir. Lagu tu kau. Nak? Nak? Bila tak ada Ramadan tak ada witir. La haula. Buatlah witir walaupun habis ringan 3 rakaat ataupun 1 rakaat. Kami di Darul Mustafa kita buat witir 11 rakaat. 20 rakaat tarawih dan 11 rakaat witir. Masya-Allah. Ya, kita buat 3 okey dah, boleh lah. Ya. Jadi cuba jangan tinggalkan ni. Sebagaimana kita boleh buat ibadah solat witir tu, kalau boleh jangan tinggal. Kalau tak mampu nak buat witir akhir malam, kita buat lepas isyak, buat selalu, buat terus. Takut tak mampu di akhir malam. Kalau jadi bila orang bertaubat, Allah Ta'ala akan campakkan dalam hati ini ada kekuatan untuk melakukan taat. Ya. Kenapa? Kerana sesungguhnya dia kata saya ambil daripada kitab Minhajul Abidin, ya, kitab karangan Imam Al-Ghazali. Ini kitab Arab. Ya. Liyahsulalaka taufiqut ta'at, supaya hasil bagi engkau taufik kekuatan ada taat. Sebab apa? Kerana sesungguhnya qaidadz dzunub dah. Dosa tu diibarat seperti tali yang mengikat tubuh manusia. Bila manusia tadi terikat, tubuhnya telah terikat, bagaimana dia berjalan? Bila berjalan tak boleh. Begitulah manusia yang berdosa, hatinya telah terikat, dibalut oleh tali dosa tadi itu, menyebabkan hatinya payah nak berjalan untuk taat pada Allah Ta'ala. Sebagaimana orang yang terikat tubuhnya tak boleh nak berjalan, tak boleh nak bergerak, maka begitulah hati yang berdosa, yang tak bertaubat dengan Tuhan, ya, maka dia tidak boleh nak berjalan taat pada Allah Ta'ala. Ya. Lianna thiqaladz dzunub, kerana beratnya dosa yang ditanggung oleh kita ni kalau tak bertaubat, yamna'u minal khiffah, menegah daripada kita ringan untuk buat kebajikan. Rasa berat nak buat kebajikan. Tahu dah tepi jalan tu nampak ada benda duri tajam, tahu tak ada hati, tak ada hati kita nak tolong buang ke, contoh buat kebaikan. Tahu dah makcik tu terkial-kial, ya, berjalan dengan keadaan tak ada hati, langsung kita nak tak tolong dia, betul nak nampak. Dah dosa terlalu banyak ni, wal'iyadzubillah. Tertutup hati nak buat kebajikan, tertegah. Ya, lianna thiqaladz dzunub yamna'u minal khiffati lil khairat wan nashat fit ta'ah. Dan tak rajin. Orang dah dosa banyak ni, dia tak ada kerajinan buat taat, rasa malas. Buat tu dengan 1001 macam kemalasan. Maya juga tapi sembahyang kepada Allah. Ni orang yang ada orang yang dosa banyak ni, kalau dosa orang tak bertaubat dengan Tuhan, wal'iyadzubillah. Nak boleh semayang tu, berpaksa, tak adalah rasa suka, tak ada. Wa innal israra ala dhunub, dan orang yang mengekali buat dosa tak nak bertaubat tu, mimma yusawwidul qulub, setengah daripada perkara yang boleh menghitamkan hati kita, tuan-tuan. Benda ni kalau kita pergi di hospital, kita X-ray tak nampak, tuan-tuan. Tak nampak. Ya. Dan memang doktor pakar rohani ni memang payah dah akhir zaman. Bukan tak ada tapi payah. Ya, doktor yang spesialis bahagian zahir ni ramai, mata, telinga, tapi yang spesialis bahagian rohani hati ni payah. Ya, mengekali dosa tu mimma yusawidul qulub. Ya, bila mengekali dosa tu setengah daripada benda yang menghitamkan hati. Ya, kalau buat ibadah tu wala ladzata wala, kalau buat ibadah pun tak ada rasa kemanisan, tak ada rasa tenang. Punca apa? Kerana tak bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, wa illam yamhar, orang yang berdosa berterusan buat dosa tak nak bertaubat ni, kalau sekiranya Allah tak sayang kepada dia, illam yarhamillah, kalau Tuhan tak belas kasihan pada dia, fasatajru sahibah, dia dosa tadi tu boleh membawa tuan dosa tadi kepada kekufuran, wal iyad. Ini kemuncak daripada orang yang melakukan maksiat kalau tak bertaubat. Bahaya, tuan-tuan. Ya, wa illam yarhamillah fasatajurru sahibaha ilal kufr wasyaqawah.
Ya, kemuncak daripada dosa tadi itu ialah bila dia tak mengekal buat dosa, akhirnya boleh mahu kepada jadi kufur wal iyad billah. Ini kita takut. Ya. Sebab itulah mesti kita bertaubat. Ya, mesti kita bertaubat. Ingat, dalam hadis Nabi kata, "Idza kadzabal 'abdu." Tengok. Ini contoh ya. Contoh akibat daripada dosa. Ini satu contoh. Lidah kita berdusta. Idza kadzabal 'abdu. Seorang tu bercakap, dia tipu, dosa, dia berdusta. Tanaha anhul malakan, nescaya lari jauh dua malaikat. Malaikat yang ada kianat itu lari jauh dengan sebab kita cakap tipu, dengan sekali kita tipu tadi, malaikat yang ada sisi kita tanaha, lari jauh daripada kita. Sebab apa? Min natsni, daripada kerana busuknya, ma yakhruju min fi, busuknya, dengan perkataan dosa tipu kita itu ibarat satu benda yang busuk yang keluar daripada mulut kita. Malaikat tak sanggup nak duduk dengan kita, malaikat rahmat. Bayangkan tuan, itu baru sekali cakap dosa, belum mengumpat lagi tu, belum mencerca orang lagi tu, belum menghina orang lagi tu. Itu baru dosa lidah satu baru. Idza kadzabal 'abdu, ya, tanaha anhu al-malakan min natsni ma yakhruju min fi. Ya, malaikat lari jauh dengan sebab busuknya perkataan dosa kita satu saja. Allah. Hari ini lidah kita macam mana tuan-tuan? Walaupun orang tu di hospital kaki 12 kaki bersimin, tapi bila kawan datang ziarah dia mengumpat jalan. Betul tak tuan-tuan? Betul tak? Ni nak cerita jahatnya lidah ni. Nak sebab tu lalu kita tak tahu dia cerita panjang bab lidah ni. Kaki kita dua simin ni tuan-tuan. Ataupun sebelah dia dah bersimin. Tak terlantar tak kata, kepala tak boleh, tapi bab mengumpat jalan. Dan lagi kata orang tu tak betul. Masya-Allah. Ni kaki dah terangkat ni. Allah. Ya, cukuplah dengan dosa lidah pun kita dah tak tahan, belum dosa-dosa yang lain lagi. Ya, tengok akhir sekali ya. Nanti kalau rezeki tersambung. Kata Fudail bin Iyad, "Idza lam taqwa ala qiyamil lail wa siyamin nahar, fa'lam annaka makbulun." Ketahuilah apabila kamu tak ada kuasa nak bangun malam, tak ada kekuatan nak bangun malam dan tak kuasa nak berpuasa di siang hari. Ya. Fa'lam, ketahuilah, annaka makbulun, qad balatska khati'atuk, sesungguhnya kamu telah dibelenggu. Apa yang membelenggu kamu sampai kamu tak boleh bangun akhir malam? Ialah khati'atuk. Ya, dosa engkau telah membelenggu engkau sehingga kamu tak mampu bangun di akhir malam. Boleh jadi dosa kamu di siang hari, kamu tak mampu bangun di malam hari. Boleh jadi disebab dosa kamu di awal malam, kamu tak mampu bangun di akhir malam. Ini sebab dosa. Saya kira cukup sampai itu dah tuan-tuan ya. Insya-Allah di masa lain kita akan sambung ya. Itu bauban pertama tadi, kenapa perlu bertaubat? Yang pertama supaya hasil taufik kekuatan beribadat. Yang keduanya supaya diterima amal ibadat. Dia ada syarahan dia, ada cerita dia. Macam mana dikatakan maksud ya, bila kita bertaubat bahawa Allah Taala terima ibadat. Kalau kita tak bertaubat, Tuhan tak terima amal ibadat kita. Insya-Allah di masa akan lain, di masa akan datang, kalau ada panjang umur rezeki, kita akan sambung lagi insya-Allah. Ada huraian dia. Saya ambil dalam kitab Minhajul Abidin. Cantik kitab ni tuan-tuan ya. Sebab itulah Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Cantik kitab ni, mudah-mudahan. Bagi yang tak dapat kertas ni boleh ambil ya. Saya sediakan nombor telefon saya sekali. Kalau tuan-tuan berhajat nak panggil tazkirah ke ya, untuk pimpin qiyamul lail ya, sebagainya bolehlah jemput insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berkatilah pertemuan kami di malam yang barakah ini ya Allah, pertemuan dan perpisahan yang Engkau redai dan Engkau rahmati ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui segala-galanya ya Allah. Engkau mengetahui zahir dan batin hati kami ya Allah. Sepatutnya kami sebagai hamba rasa malu kepada Engkau ya Allah, kerana Engkau mengetahui segala-galanya ya Allah. Manusia hanya melihat zahir kami ya Allah, sedangkan hakikatnya ya Allah, diri kami, hati kami ini hakikatnya ya Allah masih jauh daripada Engkau ya Allah. Hati kami, diri kami ini ialah masih lagi dibaluti, diselimuti oleh dosa dan kelalaian daripada mengingati-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami semua ya Allah dengan pandangan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berilah taufik dan hidayah kepada kami ya Allah, kekuatan kepada kami, bantulah kami ya Allah agar diri kami mampu untuk taat kepada Engkau dan mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya
sekiranya Engkau tidak belas kasihan kepada kami, sekiranya Engkau tidak menerima taubat kami, ya Allah, maka sudah pasti kami akan rugi, ya Allah. Kami akan binasa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami dan terimalah taubat kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau bukalah pintu hati kami, ya Allah, agar kami ada rasa ingin bertaubat kepadamu, ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami agar kami dapat bangun di akhir malam bermunajat, bertaubat kepadamu, ya Allah, ya Rahman. Tidak adalah saat yang paling indah dalam hidup ini, ya Allah, melainkan apabila hamba itu dapat bermunajat, berbisik di akhir malam, merayu kepada Allah, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dirinya saja, ya Allah. Malah dia berdoa dan memohon agar diampunkan seluruh umat Islam yang ada di atas muka bumi ini, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa sekalian umat Islam di atas muka bumi, tak kira siapa pun mereka, ya Allah, sama ada yang hidup apatah lagi yang telah meninggal dunia, ya Allah. Kerana mereka yang mati, ya Allah, mereka mati membawa amal yang seadanya, ya Allah. Kesian, ya Allah, sekiranya mereka mati tanpa membawa bekal yang secukupnya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebanyak mana umat Islam yang ada di atas muka bumi ini yang masih lagi mengkali dosa-dosa besar, ya Allah, yang masih tenggelam dalam maksiat, ya Allah, maka Engkau berilah hidayah, taufik kepada mereka, ya Allah, agar mereka bertaubat kepadamu, ya Allah, supaya mereka mati, ya Allah. Kesian, ya Allah, sekiranya mereka mati dalam keadaan tidak bertaubat kepadamu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kesian, ya Allah, boleh jadi orang yang melakukan maksiat yang tenggelam dosa besar itu, ya Allah, di kalangan adik-beradik kami, saudara mara kami, kaum kerabat kami, ya Allah. Kesian, ya Allah, Kau berilah taufik hidayah kepada anak-anak kami, isteri, suami dan jiran tetangga kami, ya Allah. Dan kepada anak-anak kami, boleh jadi sebahagiannya yang masih lagi tidak sembahyang, ya Allah, yang boleh jadi sebahagian anak-anak kami yang tidak menutup aurat dengan sempurna, ya Allah. Maka Engkau berilah taufik dan hidayah kepada anak-anak kami, ya Allah, agar mereka memelihara ibadah sembahyang mereka di mana saja mereka berada, ya Allah, dan agar memelihara aurat mereka, ya Allah, dan memelihara akhlak mereka di mana saja mereka berada, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak adalah harta benda yang paling berharga bagi kami sebagai ibu dan ayah, ya Allah, melainkan ialah anak-anak yang saleh dan salihah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak adalah harta yang paling berharga buat kami ibu dan ayah melainkan anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak yang berkebajikan, anak-anak yang berdoakan bagi ibu dan ayah ketika kami meninggalkan mereka kelak, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.